Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali sebelum saya mulakan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana pada hari ini kita akan buat kelas online sepanjang PKP. Jadi saya memperkenalkan diri saya Cikgu Syahrul bin Adnan dan saya akan mengajar tajuk kesenian, pendidikan kesenian bagi kelas tahun 3 pada tahun ini. Jadi saya ingin mohon maaf kerana saya lambat sikit. Saya ada kesilapan sikit dengan jadual. Okay. Tapi tak apalah. Jadi benda kita boleh rekod dan kita boleh teruskan lagi pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya akan terus kepada buku teks pendidikan kesenian tahun 3. Jadi di sini saya akan paparkan buku teks pendidikan kesenian tahun 3. Okey, dalam buku teks kesenian tahun 3 kita lihat kat sini. Okey, kita akan pergi go through. Okey, tajuk-tajuk yang kita akan pelajari lah. Okey, antaranya ialah yang pertama, okey, pendidikan kesenian tahun 3. Okey, untuk pengetahuan buku ini dia campur sekali dengan pendidikan muzik. Okey. Jadi kita pergi lagi. Okey, kandungan. Okey, ini antara kandungan yang kita akan pelajari. Antaranya ialah tut-tut kereta api. Unit 1 ini kita akan belajar sebentar lagi. Lepas tu Malaysia kita, aneka capan, serangga comel, pahlawan kecil. Lagi kita ada balon udara tinggi di langit untuk penggal yang kedua. Obor warna-warni, cantik bercahaya, boneka menari mercu hati dan seni anyaman berzaman. Okay, InsyaAllah kalau ke sekolah dibuka nanti lebih permudahkan urusan kita. Boleh buat secara depan-depan lah, face to face. Untuk buat pada masa ini kita pergi secara online saja. Tapi jangan risau, kita akan guide apa yang perlu dibuat. Jadi anak-anak murid dan ibu bapa boleh teruskan buat di rumah. Okey, yang pertama sekali kita akan pergi kepada bahan-bahan, pengenalan kepada bahan-bahan yang diperlukan bagi subjek kesenian, alat dan bahan. Okey, alat dan bahan ni penting kalau boleh kita dah memang sedialah kat rumah. Tak perlulah kalau tak nak pakai baru nak cari, susah. Jadi kalau ada serba sedikit pun tak apa. Okey. Jadi kita akan pergi, yang pertama ialah kita akan lihat dekat sini kita ada media kering. Media kering yang dikatakan di sini ialah seperti yang dalam buku teks kita ada pensel, kita ada pensel. Okey, kita ada pensel tekan, mechanical, pensel mechanical, pensel warna. Saya yakinlah kesemua murid sekurang-kurangnya ada pensel warna di rumah. Dan juga ini magic, pensel magic lah kalau kita panggil dulu. Okey. Seterusnya media basah. Media basah yang digunakan ialah watercolor ataupun warna air. Kita ada yang murah, yang mahal, tapi tak kisah, yang penting kita tahu penggunaan dia. Okey, media basah kita ada adalah ni jenis dia, warna sini adalah warna air yang kita gunakan. Seterusnya bahan berasaskan minyak. Bahan berasaskan minyak kita ada carrion. Carrion ni boleh dapat kat kedai RM2 pun ada. Murah, sebab anak saya pun saya pakai yang kedai RM2 punya je. Carrion lebih mudah dan lebih cepat lah kalau nak mewarna. Tapi kita akan belajar kemudian lah bila kita akan menggunakan bahan berasaskan minyak ni. Okey, jadi alatan seterusnya kita akan lihat kita ada di sini pelekat. Pelbagai jenis pelekat. Pelekat apa yang kita nak pakai, yang sesuai kita belum tahu lagi, yang berdasarkan tajuk apa yang kita nak pakai nanti. Contohnya dekat sini dia sudah sediakan standby di rumah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kita ada gam. Gam tak kisahlah. Ada yang jenis yang macam pemadam ni, jenis keras ni. Ada juga pemadam pelekat yang jenis pelekat yang jenis cecair. Dan juga ada selotip, selotip begini yang jenis plastik. Ada juga yang selotip yang jenis kertas. So tak ada masalah. Okey, kita boleh sediakan, boleh dapatkan di kedai yang berhampiran lah. Okey, seterusnya kita ada kertas warna. Kertas warna kalau ada masa boleh dapatkan. Dia berbentuk saiz yang saiz A4. Saiz A4 ataupun kertas warna yang saiz besar lah. Tapi ini untuk ke depan lah, jangan sediakan sekarang. Okey, tapi kalau ada standby lagi bagus. Sama PKP ni kalau beli sekali, kita standbykan saja, lebih senang. Okey, kotak. Kotak ni antara bahan-bahan terbuang lah yang boleh dipakai, boleh digunakan. Kita boleh kutip sajalah.
Seterusnya cardboard, cardboard yang keras. Apa ini nanti jika perlu kita akan bagi tahu lah bila kita akan gunakan. Seterusnya adalah bahan-bahan hiasan. Bahan-bahan hiasan yang digunakan untuk menjadikan seni. Kat sini kita dapat yang ni ada dawai warna ni. Dawai warna ni juga ada jual di kedai, dan juga manik. Ni adalah pengenalan bahan. Ada pelbagai lagi bahan hiasan. Bagi contohnya ada warna yang berkilat tu, kita boleh gunakan. Nanti kita tengok bersesuaian. Ada stiker mungkin kita gunakan tampal-tampal itulah. Okey, seterusnya kita akan terus kepada tajuk yang kita akan belajar hari ini, ialah membuat menggunakan seni garisan. Bagaimana seni garisan boleh menghasilkan 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 satu corak ataupun perbezaan dari segi pencahayaan, warna menunjukkan perbezaan antara saiz dan ruang. Apa yang dikatakan, macam mana dengan menggunakan garisan, menggaris sahaja kita dapat menunjukkan bagaimana cahaya datang daripada atas dan bagaimana gelap, shadow di mana bayang-bayang sepatutnya berada, hanya dengan menggunakan pensel dan juga garisan. Okey, kita akan pergi kepada buku teks. Kita akan lihat tajuk yang kita akan belajar ialah tutut kereta api. Okey, sini ada ruang, warna, jalinan, garisan. Okey, kita lihat ni garisan, menggunakan teknik garisan. Ini antara teknik-teknik lah. Bagaimana menunjukkan ruang, perbezaan warna. Okey, jadi kita akan pergi kepada tajuk yang pertama, iaitu sebentar saya akan cari. Okey, lukisan boleh dibuat dengan cara meniru, iaitu imitasi. Kalau bahasa Inggerisnya imitation, terus daripada objek yang dilihat. Okey, kita boleh tiru terus. Kalau kita nak lukis apple, kita letak buah apple, kita boleh tiru terus. Itu adalah menggunakan kaedah imitasi. Ada kita menggunakan imaginasi, kita tak ada barang lah. Tapi yang ini kita letak barang di depan dan kita boleh lukis apa barang yang kita nak lukis. Saiz dan kita lihat ni, saiz dan kedudukan objek yang berbeza boleh menimbulkan kesan ruang. Macam mana tu? Saiz dan kedudukan objek yang berbeza boleh menimbulkan kesan ruang. Sebagai contoh, saya bagi contoh sekarang Okey, bagaimana dia boleh menunjukkan perbezaan kesan ruang? Okey, sebagai contoh sekarang ini, cuba lihat tangan saya. Tangan saya, okey, tangan saya sama saiz. Tapi bila saya rapatkan kepada webcam, yang manakah menunjukkan tangan yang lebih besar? Okey, seperti tangan saya yang sebelah kanan ni lebih besar daripada tangan kiri. Ini menunjukkan kesan ruang dan perbezaan saiz. Bila saya alihkan yang ini, kita lihat. Okey, itu menunjukkan perbezaan saiz dan kedudukan objek. Apabila kedudukan berubah, dia boleh membezakan saiz objek tersebut. Kesan ruang bertukar di situ. Okey. Jadi kita akan teruskan lagi bagaimana menggunakan garisan ni dia boleh menunjukkan perbezaan. Okey, kita lihat di sini bentuk 3D. Ada bentuk 3D di sini. Ada nampak bentuk 3D? Okey. Okey, dalam bentuk 3D kat sini, kalau kita lihat perbezaan ruang. Garisan yang dibuat di yang pertama ni, okey. Dia menampakkan kawasan ni lebih padat. Dia garis di kawasan ini lebih padat. Okey, kalau kita lihat di kawasan ini pula, okey, dilukis garisannya lebih jarak. Okey, dijarakkan garisannya untuk menampakkan kawasannya lebih luas atau lebih terdedah kepada cahaya. Okey, katalah cahaya tu datang daripada sini Cahaya tu datang daripada arah atas. Kita lihat cahaya datang pada arah atas. Katalah matahari berada di sini. Okey. Jadi cahaya itu akan datang daripada atas. Kawasan mana yang akan lebih cerah? Sudah tentunya kawasan yang lebih cerah adalah kawasan yang berada di atas ini. Okey, dan kawasan yang akan menerima bayang-bayang adalah pada kawasan di bawah ini. Okey, di bawah ini. Jadi dia lebih rapatkan garisan-garisannya. Dia conteng lebih rapat garisannya. Okey, di mana di atas ini dijarakkan garisannya. Okey, begitu juga dengan cube ini.
Yang cube ini, dia bagi contoh cube ini. Okey, matahari duduk di atas, atas. Okey, jadi kawasan yang ataupun matahari duduk di sini. Jadi kawasan yang lebih menerima cahaya akan mendapat kawasan ruang yang lebih luas atau pencahayaan yang lebih luas. Itu yang cuba dimaksudkan dengan kesan cahaya. Okey, kalau lihat kat sini, kawasan ini dilukis jarak. Okey, dijarakkan garisannya. Apabila dijarakkan garisannya, dia menerima cahaya yang lebih. Jadi kawasan ini kurang menerima cahaya dan lebih kepada shadow, lebih kepada bayang-bayang. Jadi kawasan ini dirapatkan garisannya supaya kawasan ini nampak lebih gelap. Lagi rapat garisan, lebih gelap. Jadi penerimaan cahaya yang lebih kurang. Dan di sini mendapat reflect cahaya mungkin daripada belakang sini, dan kawasannya dijarakkan lebih sedikit daripada kawasan yang lebih gelap. Okey. Jadi ini adalah contoh. Ini kita nampak macam color, tapi dia akan menggunakan garisan yang lebih rapat. Kemudian digerakkan garisan berbeza. Garisan boleh menunjukkan jarak dan ruang. Okey, yang ini menggunakan silang. Okey, ini silang yang jaraknya lebih luas. Dan juga yang ini jarak yang paling luas. Okey, jarak dan ketebalan garisan. Kita lihat kat sini. Jarak dan ketebalan garisan silang pangkah menghasilkan kesan ruang. Itu yang dikatakan tadi, menghasilkan kesan ruang. Okey, jadi kita akan lihat video. Dalam video ini dia akan tunjuk contoh yang lebih jelas. Okey, kita akan terus kepada video supaya lebih fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kesan ruang. Kita akan terus kepada video. Okey. Menghasilkan karya tulisan pangkah cross hatching. Okey, contoh teknik garisan silang pangkah. Okey, silang berbeza, lebih rapat. Ini menggunakan yang paling rapat. Okey, kemudian dia membuat lebih jarak, kesan ruang yang berbeza. Okey. Okey, lihat di sini dia terangkan kawasan gelap dan juga kawasan terang. Ini kawasan gelap dan juga kawasan terang menunjukkan bayang-bayang dan arah pencahayaan dengan menggunakan garisan. Ini asas kepada lukisan potret. Okey, garisan pelbagai arah. Tengok pelbagai arah, bagaimana dibuat pelbagai arah. Okey. Jom lukis kereta api. Okey, ini adalah contoh kereta api yang sudah disiap lukis. Jadi sebelum kita akan buat tugasan kereta api ini, okey, jadi sebelum kita akan buat tugasan kereta api ini, apa yang saya mahukan ialah, kita akan pergi tengok ke dalam buku teks dahulu. Kita akan pergi kepada buku teks. Okey, kita akan pergi semula kepada buku teks. Sekejap, Okey.
Kita lihat teknik memegang media kering. Okey. Bagaimana hanya dengan menggunakan garisan dia boleh mencipta sebuah kapal layar. Hanya menggunakan garisan saja, garisan silang dan juga bayang-bayang. Okey. Lihat kat sini. Okey. Jadi sebelum kita akan buat kereta api ataupun kita akan buat yang lain-lain lah. Jadi saya perlukan murid untuk menyediakan menyediakan satu buku tulis. Satu buku tulis. Dalam buku tulis itu saya nak murid membuat rujuk buku teks. Rujuk buku teks muka surat 7 ini. Saya nak murid cuba untuk buat garisan-garisan, contoh-contoh garisan seperti dalam video ini. Seperti dalam video tadi. Antaranya ialah kita cuba cuba saya akan pergi balik kepada video tadi. Kita akan pergi balik kepada video tadi. Sediakan contoh-contoh garisan seperti ini. Mesti ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 kotak ini. 5 kotak. Saya tak kisah bentuk kotak ke ataupun bulat ke, tak ada masalah. Buat 1, 2, 3, 4, 5 dalam buku tulis. Buat dalam buku tulis. Buatkan arah dia gelap terang sama seperti ini. Jadi kalau menonton video ini tak ada masalah. Boleh buat. Gelap terang garisan pelbagai arah. Biasa dapatkan dia punya, kita panggil teknik dahulu. Lepas tu baru kita akan pergi kepada pembinaan lukisan lain seperti kereta api dan sebagainya. Jadi itu saja daripada saya. Ingatlah kerja kita adalah buat satu buku tulis dahulu. Dalam buku tulis tu buat teknik memegang media kering. Teknik memegang media kering. Buat tadi ada 5 kotak tadi. Dalam 5 kotak tu kita ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat dan kotak yang kelima. Ada garis silang biasa, garis silang. Garis sahaja dengan gelap dan terang. Garis silang antara X ni gelap dan terang, dan garis pelbagai arah. Jika dah selesai, nanti baru kita akan buat kita akan cuba buat kereta api. Supaya kita tak nak nanti kalau buat kereta api tu dia tak tahu di mana nak letak shadow. Di mana nak letak shadow dia, di mana nak buat garisan tebal, di mana nak buat garisan yang lebih terang. Jadi itu tugasan. Itu tugasan pada seni pada minggu ini. Sediakan satu buku tulis. Buat tadi 6 kotak tadi. Ada garisan yang perlu. Jadi itu saja daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video ini. Dan juga saya berharap parents dapatlah, murid-murid dapat menyiapkan 6 kotak tersebut. Saya tak kira bentuk kotak ke ataupun bulat ke, tak ada masalah, boleh terpulang. Yang penting objektif kita ialah membanding beza bentuk garisan tadi yang telah dipelajari pada hari ini. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.